Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له إلى الجنة. وقال أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. فأما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puji dan syukur setinggi-tingginya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Al-Qawiyyul Aziz wal Matin, Tuhan yang maha perkasa, maha kuat, lagi maha mentadbir semesta alam, Rabbul Alamin. Sehingga ke saat ini masih Allah pinjamkan kepada kita pelbagai nikmat. Nikmat umur, kesihatan, keluarga, kerjaya, rakan-rakan, nikmat masa, bermacam-macam nikmat. Yang pastinya kita tidak mampu untuk menghitungnya, apatah lagi untuk membalasnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika sekiranya kalian ingin, kamu ingin cuba untuk menghitung nikmat-nikmat kami, kata Allah, maka nescaya kamu tidak mampu. Hanya yang Allah minta kita jadi hamba-Nya yang bersyukur. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tanda bukti dia bersyukur adalah dengan segala nikmat yang Allah pinjamkan itu digunakan, setiap hari difikirkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bila mana nikmat yang diberikan, tuan-tuan, kita tidak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah mungkin na'udzubillah jauh daripada Allah Azza wa Jalla, maka kena ingat ketika itu kita sedang menggunakan nikmat Allah dalam keadaan tidak bersyukur kepadanya. Dan inilah yang sering Allah ulang di dalam Al-Quran tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah, maka rupa-rupanya Allah sebut qalilan ma tashkurun, sangat sedikit di kalangan hamba-Ku mereka itu adalah orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita sedar akan semua ini. Selawat serta salam ke atas junjungan kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindui, kita kasihi, kita harapkan pertemuan dengannya. Semalam saya baru pulang daripada Madinah, ya. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita semua dapat pertolongan, syafaat, bantuan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat kita berada di mahsyar Allah dan diizinkan, dibenarkan untuk meminum Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar yang dikhususkan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Tuan-puan yang dirahmati Allah, baik yang bersama di hadapan saya ataupun yang berada di dalam media sosial live di sana, terima kasih atas kesudian anda semua untuk bersama sebentar masa yang ada ini sebelum kita nak bersama solat berjemaah. Terima kasih untuk bersama di dalam majlis ilmu, tadabbur dan tadzakur, bercakap, berkisar tentang kalamullah, ayat-ayat Allah, yang pastinya tidak cukup semata-mata hanya kita membacanya ataupun menghafaznya. Itu sebenarnya bukan matlamat, tujuan terbesar Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi SAW dan kepada kita ke atas muka bumi ini. Matlamat dan tujuan terbesar disebutkan di dalam surah Sad
Tujuan terbesar Al-Quran ini diturunkan ke atas muka bumi ini, yang pertamanya adalah liyadabbaru ayatih, untuk mereka itu, kita lah ni, untuk menghayatinya, ya. Dan yang kedua, waliyatadzakkara ulul albab, untuk ambil pengajaran. Pastinya membaca tidak mencukupi, tidak melepasi matlamat yang pertama tadi, mesti usaha untuk memahaminya. Dan kemudian selepas kita faham, ada permintaan tanggungjawab yang kedua, iaitu ambil pengajaran. Apa makna ambil pengajaran? Di situ ulama tafsir memberi makna, iaitu mengamalkan, mempraktikalkan di dalam kehidupan kita. Baik, dalam pertemuan yang ringkas ini, pada waktu yang ringkas ini, kita ingin sambung apa yang telah kita terhenti pada pertemuan Januari yang lepas. Jadi di hujung-hujung Januari yang lepas, kita telah selesai surah Al-Hijr yang bercakap tentang melihat, bercakap tentang kaum 'Ad, ya, kaum-kaum umat yang terdahulu, kaum Nabi Hud alaihi salam, yang dia disambung daripada surah Hud, kaum Nabi Saleh alaihi salam, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, ya. Hud kaumnya adalah 'Ad, Nabi Saleh kaumnya adalah Thamud. Jadi mereka ini ada persamaan, iaitu mereka tinggal di gunung ganang, batu yang bukan ada kehijauan seperti kita, ada pokok, sungai, tak. Gunung ganang yang keras, yang betul-betul batu lah. Siapa ada kesempatan pergi jalan di sana, seperti di Petra di Jordan sana, di Wadi Rum juga di Jordan di sana. Jadi kehidupan mereka ini membawa sehingga ke sekarang ini di Madain Saleh di utara Arab Saudi. Madain Saleh, ya, dia membawa daripada utara Arab Saudi sampai ke atas lagi tu Jordan. Jadi besar kawasan mereka ini. Apa yang telah kita katakan pada pertemuan Januari yang lepas, iaitu baik kaum 'Ad ataupun kaum Thamud, kaum Nabi Hud ataupun kaum Nabi Saleh ini, mereka Allah berikan tubuh badan mereka besar, tinggi. Dia bukan hanya sekadar besar tapi tinggi. Disebutkan dalam tafsir, jika dibandingkan dengan ketinggian kita pada hari ini adalah seperti 10 tingkat bangunan. Masya Allah, berapa kali ganda kita lah. Berbelas kali ganda. Dia kalau tengok kita dalam surau ni, jentik aja kan. Macam mainan pula dia nampak kita ni kan. Walaupun begitu, bukan tubuh badan yang besar tu Allah minta kita lihat. Pengajarannya bukan di situ pada surah yang lepas tu. Pengajarannya adalah nak tunjuk Al-Qawi Al-Aziznya Allah, hebat dan berkuasanya, perkasanya Allah, menghancurkan mereka ini dengan sekelip mata, dengan azab yang begitu simple, tak dijangka, dengan satu pekikan suara, pam, serta-merta mereka mati berkelimpangan, ya. Walaupun mereka kata kami tinggal di dalam rumah yang besar, ya, mereka pahat rumah tersebut, mereka sangka boleh terselamat daripada azab, tetapi mereka tak sangka Allah mengazabkan mereka dengan hanya satu pekikan suara. Maka pengajaran untuk kita, apalah sangat kita pada hari ini yang begitu kerdil, ya, tubuh badan kita, jasad kita ini, maka lebih mudah Allah ingin mengazab kita, ya. Itu pengajaran yang besar dalam surah yang lepas. Baik, kita pergi pada surah yang baru dalam waktu yang ringkas ini, iaitu surah An-Nahli, ya. Surah An-Nahli membawa makna lebah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, pada awal Al-Quran dahulu, surah yang kedua ada nama surah Al-Baqarah, iaitu lembu betina. Kemudian nanti dalam surah An-Naml, iaitu semut, bercakap tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Di hujung Al-Quran tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada satu sejarah yang kita semua tahu, iaitu Al-Fil, tentera bergajah. Juga di pertengahan Al-Quran ada satu surah namanya Al-Ankabut, berkaitan juga dengan surah An-Naml. Al-Ankabut maknanya laba-laba. Sekali lagi perlu saya ingatkan, telah saya sebutkan dahulu dalam surah Al-Baqarah, perlu kita ingat bahawa bukan Allah pergi minta kita pergi pegang, melihat dengan lebih dekat lebah binatang-binatang ini tadi. Yang lebih penting pengajarannya adalah daripada binatang itu tadi, apa pengajaran tentang kehidupan binatang itu yang boleh kita ambil manfaat, kita boleh jadikan sebagai pengajaran, yang nanti kita akan cerita pada surah Al-Ankabut. Kita pergi dulu dalam surah An-Nahli ini.
Jadi An-Nahl ini adalah lebah. Contoh yang dirahmati Allah, sebelum saya membawa beberapa ayat di dalam surah An-Nahl ini, penting terlebih dahulu kita tahu tema surah An-Nahl ini temanya adalah nikmat Allah. Tadi kan di awal tadi saya dah sebutkan nikmat Allah. Apa ya yang boleh kita rasakan nikmat yang paling terbesar yang telah Allah berikan? Mungkin tuan-tuan dah 40 tahun, ada yang 50 tahun. Apakah nikmat yang paling terbesar telah Allah berikan kepada tuan-tuan? Masing-masing ada jawapan. Jangan kita hanya sebut nikmat umur kesihatan sahaja. Orang yang bukan Islam pun mungkin ada umur mereka lebih panjang dari kita. Jadi kita ada nikmat umur, mereka pun ada nikmat umur. Kalau kita kata nikmat kesihatan, orang yang bukan Islam pun ada yang lebih sihat banding kita. Jadi nikmat apa yang sebenarnya paling besar dalam diri kita ini? Tidak lain, tidak bukan Islam serta iman. Cumanya sedikit perbezaannya tuan-tuan. Berbanding dengan rakan-rakan kita yang baru masuk Islam, yang mungkin rakan kita yang Chinese, yang Indian, mereka ini dah dewasa, baru dapat kenal hidayah Islam itu, maka nikmatnya berbeza banding kita. Sebab apa dia? Kita lahir sahaja, ayah dah azan lah. Lahir memang dah ibu kita Islam. Tak ada pula masa kita lahir kita minta tukar agama. Itulah daripada kita lahir sampai sekarang. Jadi ada beza nikmat tu tuan-tuan. Nikmat Islam dan iman tu besar, tapi merasakan itu ada beza. Cumanya penting saya memberikan penekanan sebagai peringatan kepada kita semua. Apabila kita lahir sahaja sudah berada di dalam agama fitrah, iaitu Islam, sejahtera makna Islam itu, maka kita kena benar-benar mempertahankannya sehingga kita meninggal dunia. Maka benar-benar, yang keduanya tadi, yang pertama mempertahankan, yang kedua benar-benar kita kena rasai, buktikan, kita kena buktikan bahawa nikmat Islam ini benar-benar nikmat besar sangat ni. Jadi dari sudut ibadahnya, bagaimana kita boleh laksanakan, buktikan kepada Allah? Solat kita di awal waktu, pemahaman tentang bacaan dalam solat kita, Al-Quran yang kita baca, adakah hanya sekadar membaca atau kita usaha untuk memahaminya? Telah saya sebutkan pada Januari yang lepas tuan-tuan ya. Jika di surau ini nanti Ramadan yang berbaki kurang lebih 2 minggu ini lagi, jika Ramadan nanti di sini ada ke buat tadarus sini? Ada buat tadarus ke? Tak ada. Kat rumah. Kat rumah kat surau. Jadi boleh berikan cadangan tuan-tuan ya. Tadarus kita tahun ini jangan sama macam yang lepas-lepas. Pastikan ada perbezaan sikit je dari sudut tadabbur tu tadi tu. Ketika membacanya, baik ketua kumpulan ke ataupun volunteer kan, dalam kumpulan tersebut baca Al-Quran terjemahan, yang saya kira mudah dah kita dapat. Mudah sangat untuk kita dapatkan Al-Quran terjemahan ini. Mungkin kita baca hari tu setengah juzuk satu kumpulan, nanti tadarus satu malam. Ada yang baca satu malam satu juzuk, satu hari satu juzuk. Tak perlu satu juzuk lihat terjemahan, maka masa banyak pula. Kalau mampu ya Alhamdulillah. Dalam satu juzuk tu mungkin baca satu muka surat terjemahan pun dah still okey sangat dah. Yang penting ada usaha untuk nak faham. Jadi baru kita rasakan kita lahir sebagai seorang Muslim ini bukan hanya pengamalan sahaja, tetapi benar-benar faham apa yang sedang kita amalkan dalam ibadah kita. Jadi kembali, surah An-Nahl ini tadi temanya adalah nikmat Allah. Tuan-tuan, di dalam Al-Quran ada 2 surah yang sering Allah ulang nikmat demi nikmat demi nikmat. Surah yang pertama yang biasa kita dengar adalah surah Ar-Rahman, yang bunyinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala, diulang banyak kali. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khazu bin nawasi wal aqdam. Tentang kaki kita ni Allah beri. Allah sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tu kalimat tu, ayat tu diulang, itu adalah persoalan. Allah tanya kepada kita, manakah nikmat-nikmat Allah yang kamu dustakan? Jadi apa yang boleh kita faham daripada pengulangan ayat tersebut?
lebih 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Apa yang boleh kita faham? Makna kata kita takkan boleh terlepas daripada ditanya oleh Allah nikmat yang telah kita gunakan. Tuan Haji dah berapa? Berapa lama nikmat Allah yang Tuan Haji telah gunakan? 50-an? Lama. Macam mana nak jawab tu nanti kan? Maknanya yang menjadi masalah nanti kita di mahsyar Allah adalah bukan mulut kita yang boleh jawab. Di sini mungkin di atas dunia ni ya kita boleh jawab dengan mulut kita. Nanti di akhirat di mahsyar Allah anggota badan yang menjawab apa dia? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Yang bercakap nanti apa dia? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tangan dan kaki kita. Mulut afwahihim ini apa dia? Dikunci. Jadi perlu diingat. Ya, mungkin saya dah pernah sebut sebelum ini. Bayangkan begini tuan-tuan di atas dunia ni Allah masih memberi ni anak-anak saya duduk ikut biasalah kanak-kanak gitulah perangai dia goyang-goyang kan. Mana boleh duduk diam. Mak pergi sekolah bawa airlah. Malam ni bawa kerawang pula kuliah maghrib. Okey kan. Tuan-tuan, saya pernah sebutkan mungkin tak apa saya ulang gini. Di atas dunia ni umur kita yang tadi 50 tahun, 40 tahun ini, bayangkan Allah beri kepada kita ni gear manual. Apa makna gear manual ni? Kita boleh buat pilihan. Pukul 1 nak bagi dengar kuliah. Kita boleh buat pilihan nak zuhur sekali pukul 2.30. Kita boleh buat pilihan hari ni kita nak puasa. Maknanya gear manual kita boleh pilih. Cuba naik bukit pilih gear 5. Apa jadi dekat kereta kita? Kita kena lowkan gear 2 atau 1. Cuba turun bukit yang genting sempah tu kan. Terus monora, rembat gear 5. Bahaya. Maknanya kita yang memilih untuk keselamatan kita. Kita boleh pilih lagi tengah hari kita nak makan fast food ke, nak bawa bekalan sendiri ke. Bawa bekalan ni kami tadi niat isteri duk siapkan. Kita boleh pilih gear manual ni maknanya. Kita boleh pilih hari ni nak mengaji ke tak nak mengaji. Kita boleh pilih nak solat lewat ataupun awal. Gear manual. Yang menjadi masalah saat kita dibangkitkan nanti di mahsyar Allah, gear manual ini langsung tak diberikan, ditarik. Yang ada hanya gear auto. Apa makna gear auto? Sekali dia terus dia jalan. Apa makna di mahsyar Allah gear auto ini tuan-tuan? Makna kata itulah yang kita baca dalam surah Al-Waqiah. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada as-sabiqunal awwalun. Yang as-sabiqunal awwalun ni minta maaf, kita dah tak boleh masuk Ini adalah mereka yang beriman dengan Allah sebelum kerasulan Nabi SAW. Makna kata umat Nabi Adam sampai Nabi Isa yang beriman dengan Nabi mereka. Itu as-sabiqunal awwalun. Tinggal lagi 2 je kita. Tak kanan kiri. Ini yang saya maksudkan gear auto. Kita tak boleh saat dibangkitkan, ya Allah masukkan saya bersama dengan ashabul yamin golongan sebelah kanan. Tak boleh. Steering kita seolah-olah telah di-lock. Ya, apa yang menentukan kita ke kanan ataupun ke kiri? Amalan kita tu dulu. Di atas dunia 50 tahun gear manual saat telah diberikan dahulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka itu surah yang pertama tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, agak famous lah di kalangan masyarakat kita. Itu surah yang pertama paling banyak nikmat yang Allah ceritakan. Surah yang kedua dalam Al-Quran adalah surah An-Nahl ini. Kurang lebih ada 15 sampai 20 nikmat yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl. Ingat dulu 2 surah. Baik. Jadi sekarang apa persamaan di antara surah Ar-Rahman dengan surah An-Nahl tadi? Yang pertamanya kedua-dua penuh dengan nikmat. Persamaan yang kedua adalah cuba saya bacakan ayat pertama surah Ar-Rahman, tuan-tuan sambung Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Sambung ayat 2. Sambung ayat 3. Sambung ayat 4. Sampai habis. Tapi confirm ayat 2 boleh sambung kan? Ayat 2 boleh sambung kan? Baik. Ar-Rahman ini Allah beritahu pada dianya Allah bersifat Ar-Rahman. Ar-Rahman ini yang Islam, yang bukan Islam semua dapat sifat Ar-Rahman. Ar-Rahim untuk orang yang beriman dan orang Islam sahaja. Panjang tu kita pun dah cerita dalam ayat pertama surah Al-Fatihah. Baik. Saya nak pergi pada ayat 2 yang tuan-tuan sambung tadi. Allamal Quran. Nikmat yang pertama Allah sebut di dalam surah Ar-Rahman tentang apa dia? Al-Quran. Nampak? Allamal Quran, Allah mengajarkan Al-Quran kepada baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, saya yakin tuan-tuan di hadapan saya, perempuan di hadapan saya, kita boleh mengaji Al-Quran dengan lancar. Nikmat tuan-tuan.
Saya ada kawan duk ngajar dekat, dia ada buka pusat tahfiz dekat KL ni juga, kat area-area Gombak sana. Bila saya tanya, dia datang melawat, dia kata, Syekh Firdaus, entah jangan terkejut anak murid ana ni 50 tahun 60 tahun orang dah pencen. Pasal apa pula? Mereka sebelum ni tak pandai mengaji. Alhamdulillah sekarang ada hidayah nak bagi datang ngaji. Tuan-tuan bayangkan, ada orang dah 50 tahun 60 tahun lepas pencen baru nak belajar Al-Quran, nak membaca. Kita ni insya-Allah saya doakan kita dah membaca dengan lancar. Itu nikmat. Ingat lagi tak guru pertama yang mengajar kita alif bata ataupun yang mengajar kita muqaddam tadika ke sekolah rendah? Dia kalau masih hidup pergi cari dia, tanya khabar. Besar tu dia punya pahala. Selagi tuan-tuan mengaji, mengalir pahala untuknya. Maka nikmat yang pertama sebelum nikmat khalaqal insan yang tuan-tuan sambung tadi ayat 3 tadi tu, terus sampai hujung tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, ayat terakhir surah Ar-Rahman. Sebelum nikmat-nikmat yang di hujung-hujung, di tengah-tengah surah Ar-Rahman, Allah sebut nikmat pertama adalah Al-Quran. Maka sebab tu saya sebutkan tadi, pastikan Ramadan pada tahun ini bagi yang menyertai tadarus jangan sama seperti tahun-tahun yang lepas kumpulan tadarus kita. Rasakan kelainan. Okey, baik Jadi apa persamaan nikmat pertama dalam surah Ar-Rahman bercakap tentang Al-Quran pun nikmat pertama yang disebutkan dalam surah An-Nahli ini adalah tentang Al-Quran. Perhatikan saya bacakan ayatnya. Ayat pertama dan kedua ya. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih. Itu Al-Quran tu, amrih. Ala man yasha'u min ibadih an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. 1, 2 terjemahannya, ketetapan Allah pasti akan datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepatkan kedatangannya. Kedatangan apa dia ni? Hari kiamat ya. Sebab ada sahabat sering bertanya, baik sahabat ketika di Mekah ataupun di Madinah, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila hari kiamat? Tuan-tuan, Nabi sekali pun tak pernah jawab. Dia punya kiamat ni nanti dijangka setelah 1400 1500 tahun selepas kematian aku. Tak, Nabi tak pernah jawab begitu. Yang Nabi sering jawab, Nabi membalas kepada orang yang sering bertanya ni, bila ditanya bilakah hari kiamat akan berlaku ya Rasulullah, supaya kami bolehlah kan buat apa-apa persiapan. Nabi hanya tanya, Nabi tanya balik, apakah persiapan kamu untuk bertemu dengan hari kiamat tersebut? Itu saja Nabi balas. Baik Maha suci Allah dan maha tinggi dia daripada apa yang mereka persekutukan. Bercakap tentang wahyu ini berada pada ayat yang kedua, iaitu Al-Quran. Dia yakni Allah menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya. Jadi wahyu di situ merujuk kepada Al-Quran. Ketika sahabat duk sering tanya tentang hari kiamat, Nabi jawab, Nabi ulang dengan ayat yang kedua ini, pergi fokus tentang Al-Quran. Itu lebih penting. Daripada duk sibuk tanya sering tentang hari kiamat ni, lebih baik kembali kepada Al-Quran untuk selamat bertemu dengan hari kiamat tadi yang saya sebutkan. Giarnya tinggal apa dia? Giar auto saja. Rasa macam seronok giar auto kan? Tak penat dekat KL ni kan? Tapi rupanya beza dekat KL ni dekat hari akhirat nanti. Tak sama ya. Dan dia Allah menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada sesiapa yang ia kehendaki di antara hamba-hambanya. Maka Allah pilih Nabi kita SAW dengan berfirman, iaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahawa tiada Tuhan selain aku. Apa yang ada dalam Al-Quran tentang apa dia? Ingat, hanya yang layak disembah adalah Allah. Maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Pesan lagi dengan Al-Quran itu, pesan lagi kepada umatmu, wahai Muhammad, pesan lagi kepada sahabat dan umatmu, sesiapa yang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada wahyu ini, dia akan jadi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, untuk maklumat,
Di dalam surah An-Nahl ini, selepas ini seterusnya seperti dalam surah Ar-Rahman tadi, nikmat yang pertama Al-Quran, nikmat yang kedua penciptaan diri kita ini sama macam surah An-Nahl ini. Yang pertama nikmat Al-Quran, yang kedua nikmat tentang penciptaan langit bumi dan penciptaan diri kita ini. Ya. Jadi di dalam ayat yang kedua ini Allah sebut bukan dengan kalimah Al-Quran, disebutkan dengan kalimah wahyu, ya. Dengan kalimah wahyu. Sebab itu ada ceramah-ceramah yang saya suka juga tajuk mereka ini. Antara tajuknya adalah rasakan nilai wahyu dalam kehidupan. Macam sedap kan? Boleh je dia tulis tajuk tu, rasakan nilai Al-Quran dalam diri kita ataupun dalam kehidupan kita. Tapi nak beri attention sedikit, tarik perhatian orang, dia tukar topik tu, tajuk tu, rasakan nilai wahyu dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baginda Nabi SAW mukjizatnya berbeza dengan para Nabi dan Rasul yang lain. Ya? Apa bezanya? Kalau Nabi Musa, saya tanya kepada anda, kalau Nabi Musa apa mukjizatnya tuan-tuan? Apa dia? Tongkat dia. Adakah selepas kewafatan Nabi Musa tongkatnya diambil oleh orang lain masih valid lagi, dia aktif? No, tak activate lagi. Siapa yang ambil selepas itu? Tank nak tukar jadi ular, nak belah lautan, tak valid dah, baling terus, tak boleh pakai. Mukjizatnya terhenti selepas kewafatannya Musa alaihissalam. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini terus kekal sebagai mukjizat. Sampai bila dia kekal? Selagi dunia bumi ini belum kiamat. Maka amat malang dan rugi sekali mukjizat yang telah ada di hadapan kita ini, kita memilih pada waktu dan hari musim majlis tertentu sahaja kita memegang dan membacanya. Ibarat tongkat tadi kan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya? Jadi Allah sebutkan di awal ini tadi, sebelum nikmat yang kedua nanti tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian nikmat ketiga penciptaan tentang diri kita ini. Baik, saya bacakan nikmat yang seterusnya, ya, iaitu nikmat penciptaan langit. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Sebab ada soalan saya nak tanya, jadi saya tanya, saya bacakan dulu terjemahan. Dia Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, al-haqq. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Sekali lagi bercakap tentang syirik, jangan syirikkan Allah. Tadi ayat pertama dah ada, sekarang ayat ketiga pun bercakap tentang jangan syirikkan Allah. Baik, soalan saya begini, Allah ciptakan langit berapa lapis tuan-tuan, dan bumi berapa lapis? 7 kan. Biasa kita sebut apa dia? 7 petala langit, 7 petala bumi kan. Piramli kata apa dia? Mambang gitu kan. Dia sebut gitu kan. Baik, soalan seterusnya. Itu mudah soalan tu kan. Dalam 7 lapisan yang berada di atas ni, adakah saintis, mana-mana pakar apa dia? Ekologi tak apa benda nak sebut ni kan. Adakah mereka berjaya sampai ke lapisan yang paling atas, yang ketujuh tu? Adakah yang berjaya sampai ataupun boleh ceritakan kepada kita secara detail? Adakah manusia yang dah boleh ceritakan macam tu? Tak ada. Tetapi siapa yang dah pernah sampai ke lapisan yang ketujuh itu? Baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia disebut sebagai Mustafa. Sebab itu dia disebut sebagai Al-Mukhtar, yang terpilih. Mustafa itu maknanya yang terpilih. Dia yang terpilih. Maka kita sebab nabi-nabi lain tak boleh sampai. Nabi-nabi yang hebat, nabi yang paling panjang pun umurnya, Nabi Nuh pun tak boleh sampai, kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun umurnya pendek 63 tahun. Maka kita kena rasa sekarang dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang baru lepas ini, kita kena rasa sekarang betapa istimewanya kita terpilih hidup di atas dunia ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi satu part yang pertama tadi, rasakan nilai Al-Quran tu sampai di hadapan kita, bahkan mudah. Sekarang ada terjemahan. Cuba kalau tak ada terjemahan, Arab sahaja, parah kita nak faham kan. Mungkin kita ada alasan, macam mana saya nak faham, tak ada terjemahan. Sekarang tidak ada alasan, dah ada terjemahan. Tu part yang pertama, rasakan nilai Al-Quran tu sampai kepada kita. Part yang kedua, kita kena rasa bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang paling Al-Mustafa, yang paling terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang layak sampai naik ke atas, yang tidak ada seorang pun di atas dunia ini dulu, kini dan saya yakin sampai bila-bila yang boleh menceritakan kepada kita secara detail lapisan 1, 2, 3 sampai yang ke-7. Tidak ada tuan-tuan.
Baik. Soalan yang seterusnya, Allah sering ulang begini tapi penting untuk kita bertanya. Di dalam Al-Quran Allah akan sebut macam ni. Khalaqas samawati wal ard. Langit dulu baru bumi. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan, antara langit dan bumi, mana dahulu yang Allah ciptakan? Jika tidak ada jawapan, saya akan habiskan air ni. Langit dulu ke bumi dulu? Mudah faham begini. Datang kontraktor tu nak buat rumah kita kan, dia pun cakap, tuan, saya kontraktor yang lain daripada orang lain. Beza. Apa dia? Kita tanya. Saya boleh buat rumah tuan, banglo tuan, saya buat bumbung dulu, kemudian baru lantai dan dinding. Masuk akal ke? Tak masuk akal. Sepatutnya kontraktor yang walaupun dia mahir pakar macam mana pun, sepatutnya dia buat apa dulu? Dia punya base kan, foundation dia kan. Macam rumah banglo saya tu, dia buat, dia masukkan, mula saya tak tahu. Datang kayu. Saya cakap, Wak, kenapa bawa benda kayu ni? Kayu bakau. Ada cacak beratus-ratus bawa rumah saya. Kayu bakau. Baru dia datang lori simen tu. Kan? Penting tak? Foundation penting. Tetapi tidak Allah. Di dalam ayat-ayat yang lain, seperti dalam surah Yunus, seperti dalam surah Fatir, Allah beritahu kepada kita, nak membuktikan bezanya, berkuasanya Allah berbanding manusia, Allah ciptakan 2 hari yang pertama adalah langit terlebih dahulu. As-samawat. Langit terlebih dahulu. Kemudian hari yang ketiga dan hari yang keempat baru diciptakan bumi. Saya sebut dulu ni penting. Sebab nanti tuan-tuan nanti besok malam baca Yasin kan. Hujung surah Yasin tu bunyinya bagaimana? Ada kalimah apa dia? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. Apa yang kita faham dengan kalimah kun fayakun? Bila Allah kata nak jadi, kun, kemudian dia jadi terus. Tak perlu hari pertama, hari kedua, ketiga, macam nampak macam lambat lah pula. Baik, hari pertama, hari kedua tadi Allah sebut dalam ayat yang lain diciptakan dahulu langit. Nak membezakan dengan kontraktor di bumi. Di alam kita ni, dia tak boleh buat langit bumbung dulu. Kemudian hari yang ketiga, yang keempat baru diciptakan bumi. Hari kelima, hari yang keenam Allah ciptakan apa dia? Sebab dalam Islam hari ada 6 saja sebenarnya tuan-tuan. Datang Masihi Yahudi diciptakan kehidupan kita seminggu ada berapa? 7. Sebenarnya dalam Islam seminggu 6 hari saja. Ya. Baik. Hari ke-5 dan ke-6 Allah ciptakan apa dia? Isi langit dan bumi. Dapat ni? Hari pertama, kedua dapat? Ketiga, keempat dapat? 5 dan 6 isi langit dan bumi. Apa yang isi-isi langit di sana? Adalah bintang, bulan semua tu. Apa isi di dalam bumi ni? Kita termasuk haiwan, tumbuhan, bukit bakau, lautan dan semuanya. Jadi sebenarnya dalam Islam ini ada berapa hari seminggu? Ada? Tak ada jawapan dah. Tadi kena saya dah bagi jawapan 6 hari. Hari yang pertama dalam Islam hari apa dia sebenarnya? Alamak. Hari Ahad. Ahad tu wahid. Isnin, isnani. Hari Selasa, Sulatha. Hari ni Rabu, Al-Arbi'a. Tengok saya. Wahid, Isnan, Salasa, Al-Arba'ah. Khamis besok, Khamsah, 5. Hari Jumaat, pasal apa? Bukan Sittah. Hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Ada hadis yang banyak menceritakan sebenarnya hari Jumaat semua kena berkumpul ataupun datang awal ke masjid untuk solat Jumaat. Tuan-tuan, jadi mana datang hari Sabtu ni sebenarnya? Jadi di pejabat ni boleh tak buangkan hari tu? Seminggu jadi 6 hari kan. Dia datang dalam kisah. Tahu kan kisah hari Sabtu orang Yahudi kan? Mungkin tahu pasal dilarang ambil ikan tu kan. Tangkap ikan tapi mereka degil. Waktu tu pula Allah uji mereka. Hari Sabtu pula nampak banyak ikan. Hari Isnin, Ahad sampai Jumaat tak banyak ikan. Hari Sabtu pula nampak banyak ikan. Degil, langgar. Jadi kera mereka kan dalam surah yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. So jadi itu. Allah nak beritahu kita begini sebenarnya dalam ayat 4 tentang penciptaan. Ayat 3 ni, penciptaan langit dan bumi. Nanti malam keluar kan, keluar solat maghrib, balik solat maghrib ataupun solat isyak, saya kira sekarang mudah nampak ni apa nama bintang ya. Bila kali terakhir kita mendongak ke langit melihat bintang dan bulan, terus rasa dalam diri kita nikmat semua ni tadi tuan-tuan, nikmat, sangat nikmat ya. Mungkin kita rasa biasa je nampak bintang biasa ya. Tapi orang-orang nelayan yang berada di lautan, orang-orang yang suka mengembara dalam hutan ni, bintang tu sebagai apa dia? Penunjuk arah tau.
Bintang tu juga tekong apa nama tu yang bawa kawan-kawan duk pergi pancing dekat naik boat tu kan, dekat Tanjung Karang kan. Dia kalau kita sampai pun, kita dah parking dah siap dengan beg pancing kita kan. Bila kita pergi dekat dia, dia tengok ke atas. Ni pakcik saya cerita lah kan. Tengok atas, dia tengok bintang, dia tengok jauh sana yang ada teropong, dia tengok. Tiba-tiba dia cakap, minta maaf Pak Tuan, kita tak boleh turun laut dah. Pasal apa? Okey je nampak. Kita yang tak ada ilmu. Dia kata sini nampak okey, tu sana tu 10-20 km depan sana tu, itu bergelora, bahaya. Mereka ada ilmu, bagi mereka tu nikmat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baiklah, kita bukan nelayan, tak faham benda ni. Tetapi pentingnya bintang dan juga bulan ini, dan nanti siang terbitnya matahari, kerana adanya peluang untuk kita beribadah di malam hari, dan di siang hari bila ada matahari ada peluang untuk kita berusaha dalam kerjaya kita. Tu nikmat. Sebab apa dia? Dalam kisah Yunus yang lepas, lama dah kita lepas, dalam kisah Nabi Yunus alaihi salam, kaumnya 3 malam gelap, 24 jam darab 3, 3 malam gelap gelita, matahari tak naik, hampir-hampir azab itu sampai. Maka ketika matahari keluar, itu nikmat untuk mereka pada hari yang keempat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, rasai nikmat malam, nikmat bintang-bintang yang berada di langit dan juga di bumi ini. Wal arda, Allah sebut bumi ini pun juga merupakan nikmat, yang mana penciptaan kami itu adalah benar-benar. Tuan-tuan, saya habiskan pada ayat yang keempat untuk pertemuan kita ini, iaitu nikmat yang ketiga. Allah sebut, Allah firman begini, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dialah Allah yang menciptakan manusia daripada setitis air mani, namun ternyata manusia tiba-tiba, fa idza tu tiba-tiba, mereka menjadi musuh yang nyata. Ayat yang seperti ini pun ada dalam surah Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Sama, sini pun khasimun mubin. Apa maknanya ni tuan-tuan? Mungkin ada di hadapan saya tuan-tuan yang ambil sains tulen masa zaman belajar dulu, biologi lah, sains tulen kan. Disebutkan air mani itu dalam bahasa Arab sebagai nutfah, daripada seorang suami, ayah kita. Bilion dan trilion, tak ada orang yang boleh kira tu. Kita ni lah yang terpilih. Gambar dia macam berudu tu kan, pergi ke senyawa di rahim ibu kita. Yang lain yang trilion itu tak tahu ke mana pergi. Maka kita kena rasakan nikmat Allah pilih kita menumpang di alam rahim ibu kita selama 9 bulan. Pula tadi saya sebutkan, kita hidup dilahirkan pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang paling termulia, penutup segala kitab, iaitu Al-Quran. Dalam segala nikmat-nikmat ini tadi, bermula daripada setitis air mani yang trilion itu tadi, Allah sebut bila tiba-tiba dia dah besar, dia jadi khasimum mubin, musuh Allah. Bukan biasa-biasa punya musuh, mubin pula, dengan nyata. Tuan-tuan mungkin fikir, bila masa pula saya jadi musuh Allah? Kan? Saya bukan berperangai seperti Zionis ni, mungkin kita fikir gitu. Tuan-tuan, itu jauh dah tu. Yang kafir itu satu hal lah. Tapi kita sebagai seorang Muslim, ada di kalangan kita orang Islam yang tanpa sedar dia jadi musuh Allah. Apa makna saya ni tuan-tuan? Ketika azan dilaungkan ke contohnya, ketika Ramadan itu sampai, diwajibkan berpuasa, semua ini dilanggar, tak nak dilakukan ataupun tak nak dilaksanakan. Ataupun kalau mungkin dia buat, arahan Allah ini buat last minute, sekadar buat ala kadar orang duk kata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah yang juga dimaksudkan sebagai khasimum mubin. Na'udzubillahi min dzalik. Minta kita dijauhkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Allah beritahu kepada kita tentang penciptaan langit dan bumi, dan juga daripada setitis air mani dijadikan kita ini sebagai insan. Ketiga-tiga nikmat ini tadi, iaitu langit, bumi dan insan ini tadi, Allah mulakan dengan kalimah khalaqah. Dalam bahasa Arab dia ada dua. Ada yang ketika Allah sebut khalaqah, ada yang ketika Allah sebut ja'ala. Apa beza dia? Dalam bahasa Melayu kita sama, jadi, menjadikan. Tetapi bila mana Allah sebutkan khalaqa, dia membawa makna
tidak ada sebarang makhluk pun yang boleh melakukan seperti itu. Mana ada orang boleh cipta langit, mana ada orang boleh ciptakan bumi, mana ada orang boleh ciptakan manusia. Yang ada tu robot je, ya? Ada yang cuba buat kan, tetapi itu masih penuh dengan kekurangan dan kecacatan, ya, banyak kekurangan dan kecacatan. Jadi bila mana Allah sebut tentang penciptaan ini, Allah gunakan kalimah khalaqa, fahamlah kita di sana dia Allah sahaja yang mampu melaksanakannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 2 minit yang terakhir. Tadi kata yang terakhir, tetapi tak berhenti-henti lagi. 2 minit yang terakhir sebab tak sebut lagi tentang lebah ni tadi kan. Dia berada di mana? Sebab surah ini namanya An-Nahl, lebah. Dia berada pada ayat 68. Di hujung tu nanti saya nak tanya soalan. Tapi saya bacakan dahulu terjemahannya, ayat 68. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung ganang, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibina oleh manusia. Faham? Jadi di mana sarang tempat tinggal lebah ni tuan-tuan? Allah sebut tadi yang pertama, gunung ganang. Kemudian di pohon, pokok-pokok. Kalau kat Malaysia ni pokok apa dia? Pokok apa dia? Pokok tualang kan? Tuan-tuan pergi tengok, bukan senang pergi panjat. Kita senang sampai depan kita minta kurang, diskaun boleh tak diskaun? Cuba try panjat. Kita tengok pun takut kan? Tualang. Baik, tempat yang ketiga Allah sebut ni, di tempat-tempat yang dibina oleh manusia. Ni apa dia? Ada orang duk bela kan, duk buat kan. Baik, soalan saya gini, bila kali terakhir tuan-tuan makan madu tuan-tuan? Madu makan madu bukan madu lain. Makan madu bila kali terakhir? Setiap hari makan? Tahu kisah yang para sahabat tu datang sakit perut kan, datang Nabi kata apa? Makan. Dia balik, datang lagi kali kedua, sakit lagi ya. Nabi suruh lagi apa? Sampai 3 kali baru baik. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah ya sebenarnya untuk kita dapatkan yang namanya madu ni. Ya, ayat yang ke-69 tu Allah kata, kemudian manusia pergi ambil daripada perut lebah itu makanan yang boleh dijadikan sebagai syifa, sebagai penawar. Beza. Ubat dan penawar ni beza. Boleh beza tak ubat dan penawar? Ubat ni dia kita ambil, dia henti sekejap je. Sebab itu ada orang yang doktor beri bekalan dia, ini untuk 6 bulan cik Lepas 6 bulan datang lagi kan. Dia bukan penawar, dia apa dia? Nahan sakit ke. Yang penawar tu yang Allah sebut dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Selagi kita tak ambil, minta maaf, kita akan bergantung dengan namanya tadi apa dia? Jadi ambil. Di dalam Al-Quran antara yang disebutkan penawar adalah lebah ini, antara madu itu sendiri. Antara lain juga dalam Al-Quran seperti minyak zaitun, apa lagi? Tin, buah tin. Ini semua makanan-makanan sunnah. Yang menjadi masalahnya saya nak sebut sebab penting saya bacakan ayat ini tadi adalah kerana apa dia? Hari ini kan ada orang duk buat produk makanan sunnah, produk botol. Ada yang besarnya, ada yang tinggi lagi kan. Kenapa dia sebut makanan sunnah? Kita pun pusing belakang. Oh, dalam ni ada madu, ada kurma, ada apa lagi? Za'faran, habbatus sauda, paling power sekali dia tu apa? Ada air zam-zam. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini bukan makanan sunnah tuan-tuan. Nabi kan tadi Nabi beritahu kepada sahabat yang sakit perut tadi kan. Kali kedua, sakit lagi madu tadi yang kali pertama tak lut kan. Campur sekarang, blender, tumbuk. Air zam-zam sekali, apa lagi tadi? Kurma. Tak, Nabi tak sebut macam tu. Makanan sunnah bukan dicampurkan seperti itu. Itu tadi apa dia? Produk macam tadi dalam botol ni apa dia? Penunggang agama. Tuan-tuan, sekadar itu yang boleh saya kongsikan pada hari ini. Tidak lain tidak bukan, rasai nikmat kita sebagai umat Nabi SAW, dan kita adalah umat yang diberikan kitab yang paling terbaik dalam segala kitab yang pernah diturunkan ke atas muka bumi ini. Panjang umur murah rezeki, kita bertemu lagi pada Ramadan yang akan datang. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf kekurangan terkasar bahasa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada hari ini perhimpunan yang Kau rahmati, perpisahan kami selepas ini perpisahan yang tiada maksiat padanya. Wahai Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran ini musim bunga di dalam hati-hati kami ya Allah.
Jadikanlah Al-Quran ini mudah untuk kami membacanya siang dan malam, mudah untuk kami faham, mudah untuk kami gunakan di dalam kehidupan kami seharian, dalam keluarga kami, dalam organisasi kami, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.